baru boleh bertanya. Sila. Terima kasih Tuan Speaker. Tu tadi pasal dah banyak kali berdiri tak dapat. Ya. Ni Yang Berhormat Menteri, saya nak mencadangkan supaya kita ni tidaklah seperti kata Ampang tadi, kita tidak gender sensitif di kawasan ini. Rasanya tak ada yang setuju kan kita semua. Soalan saya ialah dalam usaha untuk kita nak menggalakkan wanita ke prasarana pekerjaan ini, dua akta ataupun regulation yang perlu dijadikan champion oleh kementerian ialah part-time regulation ini. Kerana kita melihat ramai banyak di kalangan syarikat-syarikat swasta yang tidak mengambil inisiatif untuk menggajikan wanita secara part-time. Jadi mengapa tidak Kementerian Wanita yang menjaga wanita menjadi champion untuk menggalakkan dua hala kepada majikan agar mengambil pekerja wanita secara sambilan, dan juga menyediakan portal khas untuk yang ingin bekerja berdaftar di bawah Kementerian Wanita. Terima kasih. Cadangan Menteri. Ambil perhatian. Begitulah kita suka cadangan yang baik, yang bernas. Terima kasih kepada Yang Berhormat Pasir Gudang. Memang kita sudah ada pun portal itu, dan kita jangka ini akan membantu kita membawa ramai wanita dalam alam pekerjaan, insya-Allah di sektor swasta. Saya jemput Dato' Haji Irmo Hizam bin Haji Ibrahim Kuala Selangor. Terima kasih Dato' Yang di-Pertua. Sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kehadiran pelajar-pelajar dari SMJK Yok Kwan dari Parlimen Sungai Besar Selangor Darul Ehsan. Soalan saya nombor 9. Sila Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Datuk Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, pelbagai usaha telah dilaksanakan oleh kerajaan bagi menambah baik skim perkhidmatan awam. Salah satu usaha adalah untuk melalui menentukan haluan kerjaya penjawat awam agar dapat merealisasikan agenda transformasi negara. Bagi skim perkhidmatan PDRM, kerajaan telah meluluskan perubahan skim perkhidmatan pegawai kanan polis yang antaranya meliputi peringkat kelayakan masuk pangkat inspektor. Perubahan skim ini meletakkan inspektor dalam kumpulan pengurusan dan profesional. Penambahbaikan skim perkhidmatan pegawai kanan polis juga memperuntukkan kelayakan masuk pelbagai penggabungan pangkat serta perubahan grade jawatan. Untuk makluman yang berhormat, kerajaan sekarang sedang menimbang cadangan penambahbaikan kemajuan kerjaya pegawai perkhidmatan awam secara keseluruhan. Cadangan ini turut mengambil kira cadangan penambahbaikan skim perkhidmatan dan laluan kerjaya PDRM, termasuk laluan kerjaya bagi anggota PDRM yang berpangkat inspektor hingga Deputy Superintendent Polis DSP. Kuala Selangor. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Isu menangani gejala jenayah ini adalah perkara yang menjadi harapan rakyat di seluruh negara. Rata-rata anggota polis yang saya temui, terutamanya di Parlimen Kuala Selangor, mengatakan kekuatan mereka tidak mencukupi dalam menangani permasalahan jenayah kerana kekurangan tenaga anggota yang mencukupi. Ini adalah kerana kepadatan penduduk yang semakin meningkat. Soalan saya, apakah langkah-langkah JPA dalam membuat fast track dalam usaha penambahan anggota PDRM serta kenaikan pangkat anggota polis di seluruh negara, terutamanya dalam jabatan-jabatan yang kritikal seperti Jabatan Siasatan Jenayah, dan bagaimanakah proses kenaikan pangkat ini boleh diisi dalam memberikan semangat dan insentif dalam memberikan galakan kepada tahap profesionalisme anggota PDRM. Terima kasih. Sila Menteri. Yang lain saya jawab bertulis, tetapi saya nak beritahu tentang proses kenaikan pangkat inspektor itu yang akan membagi laluan yang cepat untuk kita rekrut pegawai kanan polis. Dulu inspektor, pokok senar, kita ambil yang bukan ijazah. Dan ASP kita ambil ijazah. Dan ASP yang pertama yang berijazah tu ialah Ketua Polis dulu, Tun Hanif. Itu sebab dia jadi Ketua Polis yang paling lama dalam dunia.
kerana dia berijazah di umur 33 tahun. Ya. Sekarang ni inspektor dia pakai ijazah. Jadi ASP tak diambil lagi. Sekarang inspektor yang berijazah ni akan dia ambil, dan bila dia naik pangkat ASP. Tetapi inspektor yang bukan ijazah masih diambil untuk tujuan kenaikan pangkat. Makna kata mereka daripada pangkat bawah, corporal, sarjan. Jadi dia diambil untuk khusus direct. Jadi makna mereka ni bukan dia inspektor juga, bukan ijazah, tapi diambil untuk inspektor. Pengambilan begini akan mempercepatkan orang kata pengambilan pegawai kanan, dan bila pegawai kanan yang boleh diambil dengan ramai, sekaligus kita boleh dapat rekrut anggota polis yang lain. Cadangan polis simpanan itu agar dapat diperluaskan, saya rasa itu yang sewajarnya patut kita bagi perhatian, dan ini adalah di bawah Kementerian Dalam Negeri. Ya. Belakang sekali. Ya. Bagi aku. Terima kasih Bukit Tajam. Tuan Betul. Saya berkongsi kegusaran Kuala Selangor tadi tentang kenaikan jenayah di negara kita, termasuklah di kawasan saya sendiri di Bukit Mertajam. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada polis yang memang bertugus lumus, kerana selama ini mereka memang kekurangan sumber disebabkan faktor-faktor tertentu. Ya, soalan. Ya, soalan saya ialah salah satu faktor kenaikan jenayah dan ketidakcekapan adalah kerana campur tangan politik dalam operasi polis. Yang ini diakui sendiri oleh mantan Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan. Jadi soalan saya ialah, adakah kerajaan bercadang untuk menubuhkan sebuah badan bebas, contohnya IPCMC, yang akan juga bertanggungjawab terhadap kenaikan pangkat polis, supaya kenaikan pangkat dalam pasukan polis tidak dipengaruhi oleh pengaruh politik? Terima kasih. Yang berhormat Tan Sri yang di-Pertua, kita kena ingat bahawa tugas JPA, saya ni JPA ni ya, tugas JPA ialah menambah jawatan dan juga jawatan yang berpangkat tadi. Tapi tugas untuk membuat rekrutmen ialah anggota polis, PDRM. PDRM dia menaikkan pangkat dan juga mengambil rekrut yang baru. Jadi tugas JPA untuk bagi. Jadi bagi JPA kita tidak ada masalah kalau ada permohonan daripada pihak PDRM untuk dipertimbangkan jawatan-jawatan yang telah disebutkan tadi. Jawatan-jawatan kritikal dibagi keutamaan. Soal perkataan campur tangan orang politik dan sebagainya, saya percaya campur tangan bukan dalam bentuk direct. Kalau ada kes-kes 1-2 kes, dia bukan melibatkan SPRM secara yang keseluruhan. Ini didakwa oleh mantan Ketua Polis Negara. Dia kata campur tangan termasuk daripada Menteri Kabinet. Okey. Saya jawab habis lagi, lepas tu baru bangun, biar beradab sikit ya. Okey. Yang pertama sekali, kalau sekiranya kita kata campur tangan, kadang-kadang kita nak minta tolong polis. DAP pun minta tolong, PKR pun minta tolong, PAS pun minta tolong, nak tanya. Jadi kita minta tolong, nak tanya. Nak tanya sesuatu perkara, adik-beradik ke, kena tangkap pasal daun ketum ke dan sebagainya. Kita nak tanya apa peraturan yang bolehkan supaya mereka tu dikeluarkan ataupun lain tindakan yang akan diambil. Itu bukan campur tangan. Sementelahan kita orang politik, kita minta tolong semua jabatan. Adakah DAP yang banyak dapat maklumat pada hari ini, maklumat daripada jabatan kerajaan itu, apakah itu bukan campur tangan? Banyak maklumat yang tak mungkin DAP boleh dapat dan baca di sini, kecuali menteri dan juga pegawai itu. Tapi maklumat itu bocor. Sebab padahal kau nak kira 4 orang saja. Di mana dalam 4 orang ni yang membocorkan rahsia? Maknanya itu yang campur tangan yang paling bahaya dalam dunia. Tapi telahan bekas Ketua Polis Negara, dia kata campur tangan. Dia bukan Ketua Polis lagi masa dia cakap. Kalau dia cakap di masa dia Ketua Polis, itu boleh kita terima. Tapi dah bila berhenti Ketua Polis, kita tak boleh terima. Macam Lumut. Lumut ni bekas Admiral, bekas tentera laut. Dia cakap apa pasal tentera laut? Dia cakap berdasarkan pengalaman dia. Tetapi nak katakan tugas dia, kerjanya yang dia campur tangan, dia tak boleh. Jadi tak boleh. Kalau mana-mana anggota kerajaan nak kata campur tangan politik, dia ada salurannya yang boleh dimaklum. Kita orang politik ni bukan ada apa, kita nak bagi perkhidmatan kepada rakyat. Kita nak cari ihsan yang saya sebutkan semalam, iaitu semoga
Allah Ta'ala merahmati perbuatan kita. Bukan dalam bentuk yang ada sekarang. Saya harap PAS tolong bagi maklumat bahawa betapa kita ni bukan kita nak mengejarkan dunia tu sangat. Kita nak cari juga akhirat. Tapi PAS kata telah pun maklum kepada DAP dan sebagainya tentang Islam yang sebenarnya. Tetapi nampaknya mereka tak faham. Duk syak wasangka sampai sekarang. UMNO pun tak faham-faham. Tidak, Yang Berhormat, belum lagi saya sebut apa-apa. Yang Berhormat, sisi pertanyaan-pertanyaan bagi jawapan lisan berakhir.